Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang turut hadir untuk membuat liputan kenyataan media pasca mesyuarat yang ke-10 Jawatankuasa Pasukan Khas Jihad menangani inflasi yang pada hari ini mesyuarat diadakan di Ibu Pejabat Mardi di Serdang. Satu mesyuarat khas yang diadakan yang akan disusuli dengan ahli-ahli jawatankuasa akan membuat kunjungan susulan ke Maha, terutama sekali untuk membuat beberapa lawatan ke pavilion yang terkait dengan pengeluaran makanan negara untuk memberikan pendedahan terutama sekali kepada penggunaan mekanisasi dan juga teknologi tinggi yang ada kaitannya dengan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh negara bagi meningkatkan pengeluaran makanan dan memastikan usaha-usaha melaksanakan dasar food security akan dapat diperkukuhkan untuk masa-masa yang akan datang. Mesyuarat pada hari ini telah menumpukan kepada beberapa lagi perkara penting yang pada pandangan jawatankuasa perlu diberikan perhatian, dan alhamdulillah mesyuarat yang berjalan lebih daripada 2 jam telah membuat beberapa keputusan, dan perkara-perkara ini inginlah saya maklumkan untuk pengetahuan umum. Sebelum daripada itu, saya ingin menjelaskan sekali lagi pendirian kerajaan, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang telah menetapkan dasar keutamaan tindakan-tindakan kerajaan adalah mendahulukan kesejahteraan rakyat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beberapa kali dan secara berulang kali telah menyebutkan bahawasanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahukan aspek kos sara hidup rakyat hendaklah diuruskan secara mikro, secara hands-on, dan memastikan pada setiap masa rakyat, terutamanya golongan B40 dan golongan termiskin dan miskin tegar, tidak terus terkesan tanpa kawalan yang efisien berikutan daripada kenaikan harga barang dan juga kenaikan inflasi yang berlaku secara global. Saya juga ingin menjelaskan bahawasanya adalah jelas daripada semua perangkaan-perangkaan yang dibentangkan kepada jawatankuasa termasuk oleh DOSM, trend global menunjukkan inflasi merupakan satu perkara yang bukan saja real tetapi menuntut kerajaan-kerajaan seluruh dunia membuat persiapan di mana trend inflasi terus menunjukkan peningkatan dan kos sara hidup terus melonjak. Adalah menjadi harapan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kabinet untuk memastikan urusan kos sara hidup ini, terutamanya inflasi, dapat dikawal secara tuntas. Dan justru itulah seperti mana yang kita tahu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengilhamkan pembentukan jawatankuasa ini. Sebab itu saya ingin membuat penegasan sekali lagi. Kita memahami tugas jawatankuasa ini ada satu tugas yang tidak mudah, tetapi jawatankuasa sangat committed bukan saja untuk hanya mengadakan mesyuarat demi mesyuarat, tetapi yang penting mesyuarat akan terus membuat keputusan-keputusan dan juga tindakan-tindakan yang pantas yang boleh memberikan kesejahteraan, kesenangan dan meringankan bebanan rakyat, terutama sekali golongan yang kurang berkemampuan. Setelah kita mengumumkan dan mengawal harga makanan utama, terutamanya ayam, telur dan minyak masak, saya sekali lagi tanpa jemu-jemu untuk mengucapkan terima kasih kerana kita mendapatkan kerjasama yang sangat baik
daripada semua pihak, sama ada industri ataupun begitu juga retailers dan juga peniaga-peniaga secara keseluruhannya. Saya harap semangat ini akan terus dipertahankan sebagai satu keluarga Malaysia. Hari ini saya ingin mengumumkan satu lagi keputusan perakuan jawatan kuasa, dan bagi yang ini ianya turut dibawa ke Jemaah Menteri kerana dia melibatkan banyak kementerian. Jawatan kuasa ini dalam mesyuarat yang lalu telah mengesyorkan berdasarkan pengalaman dan pemerhatian yang telah dilalui termasuk oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dalam menguruskan kos yang ditanggung oleh peniaga-peniaga dan juga disokong oleh Koskop dan KECOM, tapi kita merasakan perkara ini perlu dibawa ke Jemaah Menteri untuk mendapat dokongan semua kementerian dan agensi kerajaan. Dan perkara itu telah dibawa, perakuan jawatan kuasa telah dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri semalam, dan hari ini dibentangkan sekali lagi untuk dimaklumkan semula kepada jawatan kuasa bagi membolehkan saya mengumumkan satu keputusan bahawasanya semua premis perniagaan, terutama sekali premis perniagaan yang disewakan kepada peniaga-peniaga kecil, sama ada yang mengeluarkan ataupun terlibat dalam perkhidmatan makanan, menjual, menjaja dan sebagainya, yang terletak di bawah bidang kuasa kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan, hendaklah menurunkan kadar sewa minimal sekurang-kurangnya antara 10 ke 20% mulai daripada bulan yang akan datang ini. Ini adalah sebagai satu lagi usaha tambahan yang boleh dilakukan di peringkat kerajaan untuk menyambung inisiatif termasuk yang telah dijalankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi di bawah Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad yang telah memberikan pengecualian bayaran sewa 6 bulan kepada kafe dan juga kantin dan penyedia-penyedia makanan bermasak di kampus-kampus yang melibatkan lebih pada 800 pengusaha yang telah mendapat kemudahan tersebut, dan berikutan dengan itu mereka juga telah secara sukarela menyediakan makanan termasuk makanan minima pada harga RM3.50 dan terbukti itu boleh dilakukan. Maka kita ingin melanjutkan, memperluaskan dasar kecaknaan kepada rakyat dan peniaga kecil di mana premis termasuk di bawah bandaraya, di bawah MARA dan agensi-agensi kerajaan, di bawah kementerian-kementerian hendaklah menurunkan sewa pada kadar minima 10 ke 20%. Bagi yang turun lebih pada itu adalah digalakkan. Sebagai contoh, Kementerian Wilayah Persekutuan telah memaklumkan kepada kita di mana Kementerian Wilayah Persekutuan menawarkan 50% kadar sewaan potongan yang menyebabkan di antara RM400 ke RM1,654 sebulan di premis-premis di BKL. Tindakan yang sama sebagai contoh telah dilakukan oleh Perbadanan Putrajaya, telah juga melaksanakan potongan di semua medan selera, kios, food truck, lot-lot kedai, peniaga usahawan anak muda kota dan sebagainya yang melibatkan 336 peniaga kecil di Putrajaya. Sementara penyewa-penyewa pasar, berbangunan dan pusat-pusat penjaja di bawah DBKL dan sebagainya telah dipersetujui diberikan penurunan sehingga 50% sehingga akhir tahun ini, Disember 2022, yang memberikan manfaat kepada 5,766 peniaga sekurang-kurangnya. Dan ini hendaklah disusuli oleh kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang lain selari dengan keputusan yang telah direstui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Yang pentingnya adalah satu tindakan simbolik
bahawasanya harga di mana boleh hendaklah diturunkan. Saya juga nak menjelaskan, kita telah membuat penelitian tentang tindakan-tindakan kerajaan yang mungkin sebahagiannya tidak disedari oleh rakyat terbanyak. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat keputusan dan telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri sebelum ini supaya tarif elektrik terutama sekali bagi kegunaan domestik seluruh negara tidak dinaikkan, walaupun sebenarnya kos pengeluaran elektrik yang terpaksa ditanggung oleh tenaga nasional telah melonjak tinggi berikutan kenaikan kos bahan bakar khususnya arang batu telah meningkat sebanyak 500%. Pada masa yang sama, kita juga tahu akibat daripada kekurangan bekalan berpunca daripada peperangan dan juga berpunca daripada harga yang tinggi, hampir kesemua negara di dunia termasuk negara yang mengeluarkan arang batu telah menaikkan kadar tarif elektriknya. Keputusan yang dicetuskan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri itu bermakna bukannya tanpa kos. Sebab kita mempunyai dasar di mana apabila kos pengeluaran meningkat, kita ada polisi imbalance cost pass-through, di mana apabila kos meningkat, maka surcharge sepatutnya automatik dikenakan bagi tiap-tiap 6 bulan kepada pengguna. Keputusan yang diambil oleh kerajaan dan atas gesaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini menandakan satu lagi tindakan yang diputuskan oleh kerajaan bagi memastikan rakyat keseluruhannya tidak terus terjebak dengan kenaikan kos sara hidup. Jadi dalam spirit yang sama, usaha-usaha untuk mengurangkan kos tanggungan rakyat termasuk dengan tindakan-tindakan jawatankuasa jihad sebelum daripada ini diharapkan akan turut disambut oleh warga peniaga keseluruhannya tanpa kita membuat sebarang paksaan, tetapi kita tahu bila mana ada perkara atau elemen atau barangan atau perkhidmatan yang sebenarnya boleh diturunkan harga, hendaklah kita sebagai satu keluarga besar keluarga Malaysia hendaklah cuba untuk menurunkan harga supaya negara kita tidak terjebak dalam cycle berlumba-lumba menaikkan harga sehingga kan ada kenaikan harga dilakukan hanya kerana sentimen tapi bukan kerana fakta kos yang terlibat. Sebagai contoh, apabila sekarang harga minyak masak diturunkan, harga ayam diturunkan, harga elektrik tidak meningkat naik dan sebagainya, adalah jelas kos pengeluaran bagi sesetengah barang tertentu termasuk barangan bermasak sebenarnya boleh dikekalkan tanpa dinaikkan atau dikembalikan kepada harga sebelum daripada ini atau peniaga bersama-sama menurunkan harga. Jadi sementara tindakan bersifat dasar, ada tindakan bersifat keputusan-keputusan, ada tindakan bersifat intervensi dalam bentuk subsidi, tindakan-tindakan yang boleh dilakukan daripada kesedaran warga Malaysia, keluarga Malaysia keseluruhan boleh membantu mengawal situasi inflasi dalam negara. Seperti mana yang saya sebutkan, sejajar dengan prinsip tersebut, insya-Allah gerakan koperasi akan melancarkan barangan harga murah rangkaian koperasi pada 19 hari bulan nanti oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan rangkaian jualan murah keluarga Malaysia yang direkayasa semula di 639 premises juga akan mula di roll out bermula pada 19 hari bulan yang akan datang ini. Dengan itu kita dapat lihat suasana usaha menjual murah sama ada di bawah program rangkaian koperasi, sama ada di bawah rangkaian program jualan murah keluarga Malaysia, di bawah kaedah-kaedah menurunkan kadar sewa premises
dan juga penurunan harga barangan-barangan yang tertentu termasuk minyak, ayam dan telur. Saya harap menambah keyakinan keluarga Malaysia keseluruhannya bahawasanya secara bersama selari dengan moto Bulan Kemerdekaan, keluarga Malaysia teguh bersama, secara bersama kita dapat mengawal situasi inflasi dan kenaikan harga barang dalam negara kita. Yang pertama. Perkara yang kedua yang ingin saya sampaikan berikutan perbincangan pada hari ini, Jawatankuasa berpandangan agensi-agensi kerajaan yang tertentu hendaklah berada pada posisi mengawal data supaya soal supply dan juga pengedaran mesti dalam keadaan lebih tersusun. Selari dengan ini, kita tahu daripada pengalaman kita yang baru lalu, bekalan ayam misalnya, dulu adalah berdasarkan kepada market forces, berdasarkan pada pertimbangan komersial, berapa nak ternak ayam, berapa nak jual, berapa nak ekspor dan sebagainya. Dan kita lalui suatu episod di mana berlaku satu keadaan di mana harga tinggi dan rendah itu menjadi sangat tidak konsisten. Kita telah dibentangkan perangkaan-perangkaan tadi yang menunjukkan range di antara kekurangan bekalan dengan lebihan bekalan berlaku dalam masa yang terlalu pendek. Bermaknanya tidak ada satu bentuk kawalan kepada pengeluaran dengan membandingkan soal demand dan juga supply. Dan kita tahu harga sangat bergantung kepada faktor penawaran dan juga permintaan. Belajar daripada pengalaman yang telah dilalui itu, buat masa ini kita menangguhkan semua perubahan dasar yang telah ditetapkan. Sama ada dasar membenarkan import masuk ayam bulat, dasar untuk tidak membenarkan ekspor bagi memastikan jaminan tempatan cukup, termasuk juga dasar tentang minyak masak yang ditambat harga retail berasaskan pada harga CPO hendaklah dikekalkan dan tidak akan diubah sehingga agensi tertentu yang telah kita pilih pada hari ini menguasai pengurusan data dengan lebih teratur. Yang pertama, Jabatan Veterinary diberi masa 1 minggu untuk mencadangkan kepada Jawatankuasa satu corak pengurusan data pengeluaran ayam dan juga import ayam. Supaya berapa banyak ayam yang diimport walaupun telah dibuka, yang ini boleh diimport tanpa menggunakan AP lagi, tapi mereka masih perlu mengambil IP ataupun import permit. Rekod daripada import permit hendaklah ada dalam kawalan Jabatan Veterinary untuk menentukan berapa jumlah diimport, mesti mempunyai data yang kemaskini. Yang kedua, pengeluaran ayam tempatan yang dikategorikan di bawah ayam pedaging dan juga ayam lain termasuk ayam kuning dan sebagainya yang boleh diekspor juga hendaklah ditetapkan jumlah pengeluarannya dan unjuran bulan-bulan yang mendatang. Dengan itu, pada setiap masa, Jabatan Veterinary dikehendaki mempunyai satu dasar jumlah ayam bekalan yang up to date. Bukan sahaja menentukan jumlah berdasar kepada data yang dikutip, tetapi membuat dasar berapa banyak ayam bekalan yang harus ada pada sesuatu masa. Dan bagi ayam yang dibenarkan import bagi tujuan stok pengimbal, juga data dan benchmark mesti ditetapkan antara ayam yang disimpan sebagai stok dan ayam yang dibenarkan masuk ke pasaran secara berperingkat-peringkat. Dan itu mesti buat dalam keadaan terkawal berasaskan berapa pula pengeluaran ayam tempatan.
Pengeluaran ayam tempatan pula, data mesti diasingkan di antara data bagi menentukan cukup keperluan bagi kegunaan domestik, iaitu sebanyak tidak kurang daripada 70 juta ataupun 69.6 juta ekor sebulan, atau hitung panjang lebih kurang 2.2 juta ekor sehari. Dan benchmark itu mesti sentiasa ada dan cukup dan tidak boleh diekspor. Dan ayam yang diternak secara lebihan untuk ekspor juga hendaklah ditentukan jumlahnya, yakni ayam yang memang diternak untuk ekspor akan dipertimbangkan kebenaran ekspor. Jadi dasar ini, dasar pengurusan supply dan demand, polisi import dan ekspor must be first in place secara tuntas. Itu diputuskan. Supaya ke hadapan kita menganggapkan bekalan ayam sebahagian daripada food security, dan tak mungkin soal keselamatan bekalan makanan dapat diuruskan tanpa kita mempunyai data yang teratur dan dasar yang jelas. Ini adalah bagi tujuan tidak boleh lagi kita membuat tindakan secara ad hoc dan membuat dasar yang bersifat flip-flop. Pengurusan bekalan ayam, begitu juga minyak, begitu juga telur dan beberapa barang asal yang lain perlu mengikut format yang sama agar kawalan menjadi lebih tuntas. Yang ketiga, diputuskan supaya DOSM ataupun Jabatan Perangkaan Negara diberikan authority bagi membolehkan mereka compute berapakah sebenarnya kos pengeluaran di peringkat ladang bagi industri ayam. Seperti mana DOSM melakukan kos bagi barangan produk bahan binaan yang boleh digunakan sebagai benchmark untuk menentukan fair pricing di peringkat retail dan juga di peringkat jualan biasa. Jadi sekarang ini tidak menentu mana agensinya, jadi diputuskan DOSM akan membuat perangkaan dan setiap bulan DOSM, angka DOSM yang akan menjadi rujukan supaya bila kita tahu berapa kos di peringkat ladang, maka kita akan dapat terus mengawal selia harga maksimum atau ceiling price seperti mana yang ditetapkan sekarang dan menentukan apakah yang akan kita putuskan dengan kedudukan pemberian subsidi sementara yang sedang dalam pelaksanaan sekarang. Jadi sehingga itu semua sudah dapat diputuskan dan ditetapkan, kita tidak berasa membuat apa-apa keputusan tentang program subsidi yang sedang berjalan, sekatan ekspor yang masih berkuat kuasa dan kebenaran mengimport bagi bekalan ayam. Jadi model ini boleh juga diperluaskan bagi barangan-barangan makanan yang lain bagi memastikan kawalan food security lebih teratur berdasarkan kepada asas-asas pengurusan yang lebih tersusun. Itulah tiga perkara yang diputuskan dalam mesyuarat hari ini. Sementara selepas ini jawatan kuasa akan pula menumpukan kepada penekanan terhadap pengeluaran barang makanan menerusi program kebuniti ataupun kebun komuniti. Kita baru saja selesai diberikan taklimat oleh Jabatan Penerangan di mana kita mengesyorkan supaya program kebun komuniti terus diberikan keutamaan, tetapi ada elemen-elemen yang kita cadang untuk diberikan penambahbaikan, terutama sekali membudayakan penglibatan peserta kebun komuniti yang mendapat modal mudah tetapi tidak menguruskan sistem accounting yang teratur. Yang kedua, kita ingin melihat kebun komuniti diangkat kepada satu level lagi supaya nilai-nilai komersial di mana pengagihan, pembelian dan pengedaran produk daripada kebun komuniti dapat dibuat dengan cara yang lebih tersusun
bukan kebun komuniti hanya untuk makan. Dia tidak memberi sumbangan kepada soal bekalan produk-produk makanan. Untuk itu, advokasi untuk menggalakkan orang ramai, terutamanya generasi muda, mengambil bahagian dengan dalam menceburi bidang kebun komuniti dan juga kebun-kebun individu dengan menggunakan teknologi semasa. Kita telah bersetuju untuk meminta RTM mengadakan program tetap mingguan untuk membuat siaran-siaran contoh-contoh dalam bentuk dokumentari, program-program dan success story dan juga teknologi, pengenalan teknologi baru, amalan-amalan good agriculture practice serta contoh-contoh ladang yang menggunakan Internet of Things dan juga menggunakan elemen-elemen teknologi yang banyak sekali dipamerkan di Maha. Jadi kita ingin mengangkat jawatankuasa ini menyokong program kebuniti, tapi bukan saja menyokong, kita telah membuat beberapa pengesyoran penambahbaikan terutama sekali dalam bentuk pemasaran, penentuan produk-produk yang ditanam yang mempunyai high technology, high value dan high price. Dan ini akan disusuli dengan lawatan kita ke beberapa booth di Maha yang banyak mempamerkan teknologi-teknologi untuk sektor pertanian dan sektor pengeluaran makanan. Jadi itulah 3-4 perkara yang kita bincang dalam mesyuarat hari ini, dan sekali lagi kita menegaskan kerajaan akan terus committed untuk address satu persatu perkara-perkara yang terkait dengan kos sara hidup dan juga peningkatan kos ataupun harga terutama sekali kepada produk-produk makanan. Okey.